menumpang sementara, kita cepat-cepat patah balik dengan zikrullah, dengan ingatan kepada Allah, dia lari. Kepada dia untuk menguasai kita. Dia masuk melalui aliran darah sehingga duduk ke dalam hati kita. Semalam khutbah ada sebut tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berjaya menyucikan hatinya. Kita kena ingat Nabi ni bukan dia menyucikan hatinya, Allah sucikan hati dia. Itu betulnya. Allah yang menyucikan hati Nabi. Dalam riwayat yang sahih, 2 kali Nabi dibedah. Ketika dalam peristiwa pembedahan Nabi di waktu kecil di perkampungan Bani Sa'ad, bagaimana jelas-jelas datang beberapa orang lelaki menidurkan Nabi, membaringkan Nabi, belah dadanya, budak-budak lain cabut. Bagaimana Allah menyucikan hati Nabi, ditintakan iman dan hikmah. Kemudian dalam peristiwa sebelum Isra' dan Mi'raj, menjadilah Nabi itu orang yang dipelihara Allah daripada tempat was-was syaitan itu. Dan Nabi menyucikan orang lain, membersihkan hati orang lain. Itu Nabi, orang yang maksum, keistimewaan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Adapun kita, baik ana, baik tuan-tuan, baik semua yang ada di hadapan ana ini, kita bukan maksum. Hati kita bersifat bolak-balik. Hati kita tidak tetap. Hati kita tak sentiasa khusyuk. Lepas tu kita diajar, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Nabi ajar. Wa min qalbin la yakhsha'. Wa min nafsin la tashba'. Wa min du'a'in la yusma'. 4 doa ni cukup bagus. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta lindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Mengaji kuat, belajar kuat, tapi ilmu tak dapat cover dia. Yang kedua, hati yang tidak khusyuk. Kerana hati kita ada masa kita lalai, ada masa kita terkeluar daripada rel yang sebenar. Dan daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang khusyuk, daripada nafsu yang tak pernah kenyang. Itu sifat nafsu, tak pernah kenyang. Fikir itu, lepas itu ini, lepas ini, tak pernah selesai. Dan daripada doa yang tidak pernah dan tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 perkara. Lepas tu tuan-tuan mungkin baca mak surat, tuan-tuan tengok apa kandungan mak surat. Mak surat tu bagus. Tak boleh baca subuh ada kuliah, baca petang. Dapat baca sekali sehari pun jadilah duduk baca dengan orang rumah. Doa-doa dia syarat dengan segala panduan dan pedoman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sikit kita tuan. Ketahuilah bahawa hati itu al-hasnu, benteng. Di keliling hati itu ada pagar. Dan pagar itu punya beberapa pintu. Sekalipun begitu, ada pagar-pagar tertentu yang melindungi hati ini boleh dimasuki oleh iblis dan syaitan laknatullah. Ada beberapa satuan yang menjaga celah-celah ini ialah akal dan malaikat. Akal ini yang imbang kita. Akal ni, akal fitrah, akal dia bersuci. Fitrah akal dia akan imbang. Sebab itu orang yang melakukan perkara-perkara jahil, perkara-perkara jahiliah, artinya orang yang gagal menggunakan keimbangan akalnya yang bersih. Lepas tu anda sebut beberapa perkara yang kita rasa mungkin bersifat moden, tapi sebenarnya dia adalah perkara jahiliah. Contoh, rasuah. Rasuah ni riba, zina, minum arak, bunuh orang, sihir. Perkara-perkara besar yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Kabair, dosa-dosa besar itu diklasifikasikan semua perkara jahiliah. Akal menurut kewarasan tak dapat menerima perbuatan itu. Tetapi manusia hilangkan akal buat kerja itu. Minum arak, sedap dia bentuk darah. Walhal akal, logik akal sendiri menyatakan arak tak sesuai.
Riba akal sendiri menyatakan riba bukan transaksi yang paling utuh untuk manusia. Tak. Akhirnya kita buat juga perkara jahiliah itu. Riba zaman Nabi aja buang dah riba. Manusia buat balik. Beli motor bagusnya datang masjid, rupanya transaksi kredit, riba. Allah, naya. Beli rumah konvensional, naya. Beli kereta konvensional, bukan saja kereta, insurans konvensional, out. Jangan main, riba Allah isytihar perang. Jangan main. Kadang tak perasan, kita ada takaful masalahnya. Kalau kita tak ada takaful, tak apa. Insurans, sapu, semua konvensional belaka. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jangan anggap mudah benda-benda macam ni. Kita semayang, kita berzikir, kita beribadat. Jangan kerana ibadat kita terhalang dengan perkara-perkara yang sedemikian. Kalau kita sudah patah balik, tukar balik. Pelan-pelan itu semua tukar balik. Baiklah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ada beberapa satuan pasukan penyerang yang sentiasa mendatangi benteng itu, yang melindungi hati itu, iaitu pasukan hawa nafsu dan syaitan. Ana nak cerita sikitlah masalah hawa nafsu. Hawa dia panggil, bukan hawa tu nenek kita Adam dan Hawa. Imam Ghazali, salah seorang tokoh yang mewarnai disiplin ilmu tasawuf yang kita pegang sampai sekarang. Nusantara ni banyak pegang kepada Imam Ghazali. Baiklah. Dia kata apa? Dia kata bahawasanya antara syahwat semata-mata dan hawa nafsu semata-mata ada beza. Syahwat ni Allah anugerah kepada kita. Syahwat ni Allah anugerah kepada kita supaya kita letak syahwat tu tempat betul. Kalau tak ada syahwat, tak ada makan tu, marilah makan, awak hilang syahwat. Orang tak gunalah istilah tu, tapi sebenarnya syahwat lah tu. Mika tak ada nikah-nikah ke, awak tak ada syahwat langsung. Yang betul guna orang Kelantan ni tak berahi. Perkataan tak berahi tu maknanya tak ada syahwat lah. Syahwat ni anugerah Allah yang Allah bagi kepada kita untuk tujuan betul. Dengan ada syahwat ada anak. Dengan ada syahwat ada isteri, dengan ada syahwat ada suami. Dan kerukunan semua itu diadunkan supaya dengan syahwat itu, maka syahwat itu letakkan kita pada tempat yang betul. Itu ada kahwin. Allah tahu fitrah manusia. Ada galak, ada tidak. Yang galak Allah bagi kahwin, lagi galak. Ada lagi galak, tak apa. Maka diberikan kepada kita itu satu proses yang betul untuk mengontrol syahwat kahwin. Betul anak tak boleh terima hakikat masuk maaf cakap ya. Kalau ada di antara kita yang kahwin lebih, dia berkata itu gatal tu saja semata-mata syahwat. Betul lah tu. Kalau tak ada makruh atau haram kahwin. Dan sambil tahap macam tu tau. Orang yang tak ada nafsu kahwin, dia boleh jadi makruh. Dan dia tetap kahwin juga walaupun dia tidak ada nafsu, jadi haram naya pasangan. Adapun nafsu itu dipanggil sebagai hawa. Maka hawa itu dicela kalau tidak betul kaedahnya dan caranya. Kerana bila mengikuti hawa, dia akan merendahkan akal. Sebab tu dicela. Sebab tu orang yang mengikut hawa nafsu, dia buang akal seolah-olah. Dia pergi bunuh orang, dia pergi minum arak, dia pergi zina dengan orang. Akal dia direndahkan terus. Sebab tu dicela sungguh hawa itu. Yang dipanggil sebagai nafsu. Sebab itu dia tak akan capai tahap kesempurnaan. Lepas tu Allah sebut dalam Quran kan, tuan-tuan buka surah Al-Jathiyah ayat 23 sebagai penutup. Allah tempelak betul orang yang ikut nafsu. Allah kata apa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ishawatan
Faman yahdihi min ba'dallah afala tadhakkarun. Surah Al-Jathiyah ayat 23. Letakkan betul-betul ayat ni kat kepala kita. Allah tempelak betul orang yang tak guna akal, ikut nafsu. Allah kata apa? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Allah. Dia letak terus depan, itulah ikutan dia. Dia tinggal syarat. Dan Allah membiarkan sesat dengan apa? Pengetahuannya. Dah ikut sangat nafsu, Allah biarkan sesat. Sesat larat dia lekat dunia ni. Walaupun nampak terang dunia, dia tak nampak hidayah. Itu sesat. Dan Allah telah mengunci pendengarannya, hatinya dan meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Siapa lagi boleh? Kadang bila sesat, pak sendiri tak boleh tolong, adik-beradik tak boleh tolong, pejabat agama lagi tak boleh tolong. Tuan-tuan, dekat pejabat tu ada berapa kes istabah. Kita buat proses nak kembalikan orang pada balik pada Islam. Dia pergi buat permohonan kat mahkamah nak keluar Islam. Ada berapa kes? Anda tak cerita berapa lah, banyak sebenarnya. Dia datang pejabat. Orang ni kalau dah ada cari sesat, Allah tutup pendengaran dia, Allah tutup penglihatan dia. Siapa lagi mampu untuk bagi dia kembali kepada kebenaran? Setelah Allah biarkan dia sesat. Na'udzubillah min zalik. Kita jenuh dah pakai kaedah kaunseling, pakai itu, pakai ini, panggil apa nama, pakar-pakar Fidah Wong lah, Berusyah lah, siapa lah, otai dalam nak returnkan balik orang pada Islam. Relax je dia, konsisten. Maknanya sudah tepu kesesatan dia, siapa boleh tolong? Na'udzubillahi min zalik. Lepas tu Allah kata, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pengajaran? Afala tadhakkarun. Surah Al-Jathiyah ayat 23. Bermaksud secara pukal ialah orang yang menjadikan hawa nafsunya mengalahkan akal. Hawa ni dia tercela pada syahwat. Syahwat ada 4 betul. Dengan cara kahwin, dengan cara itu, cara ini, makan dengan betul, daripada rezeki yang halal. Ada kaedah dia untuk proses dia jadi betul. Tapi hawa nafsu ni kalau dah menguasai akal, apa pun tak guna dah. Wallahu alam. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung pada bulan depan dengan bab yang kelima, iaitu mustahil iblis dalam masalah akidah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil. Ihdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.